Bekas pengawal keselamatan Muhammad Abbas dan Baksan yang didapati bersalah membunuh kanak-kanak Nurul Huda Abdul Ghani 10 tahun di Johor 4 tahun lalu terlepas daripada hukuman mati. Assalamualaikum guys, apa khabar semua? It's me Afwan here and this is Babil Studio. Terlalu istimewa. Lagu ni digubah oleh Azizan Abu Hassan dan lirik dia ditulis oleh Adibah Noor. Adibah Noor menyanyikan sendiri lagu ni sehinggakan pada tahun 2006 lagu Terlalu Istimewa ni menang secara keseluruhan dalam anugerah juara lagu ke-21. Di sebalik terilhamnya lagu ni tersimpan satu kisah yang sangat-sangat tragis yang melibatkan seorang budak kecil berusia 10 tahun dari Gelang Patah, Johor. So guys, korang nak tahu apa kisah di sebalik lagu ni? Macam ni cerita dia. Nurul Huda Abdul Ghani, seorang kanak-kanak yang sangat-sangat periang, manja dan sangat-sangat disayangi oleh ibu, ayah dan juga adik-beradik dia yang lain. Nurul Huda ni anak bongsu. Ayah dia seorang kerani dekat sekolah tempat Nurul Huda ni belajar dan pada masa tu dia juga adalah ketua pemuda UMNO cawangan Kampung Pekajang. Semua tragedi ni berlaku pada 17 Januari 2004 pada jam 9.30 pagi. Adik Nurul Huda ni dia ambil basikal dia, lepas tu dia nak pergi ke kedai. Dia nak beli ikan dengan telur sebab kakak dia nak masak untuk prepare lunch satu keluarga. Adik Nurul Huda ni dia sendiri yang offer diri dia untuk tolong kakak dia beli barang-barang dapur tu. Kedai tak jauh guys. Kedai tu lebih kurang dalam 500 meter je daripada rumah dia. So mungkin sebab tu kakak dia benarkan dia pergi secara sendirian. So keluarlah adik Nurul Huda ni bawa basikal dia untuk pergi ke kedai. Tapi yang peliknya sampai pukul 12.30 tengah hari adik Nurul Huda ni masih lagi tak sampai-sampai dekat rumah. Dan ini yang membuatkan semua keluarga dia risau. End up apa yang keluarga dia buat? Diorang pergi buat laporan polis dekat Balai Polis Tanjung Kupang. Polis pun hantar 2 orang anggota untuk bantu keluarga ni cari adik Nurul Huda. Dan penduduk kampung juga turut membantu. Tapi diorang tak jumpa pun dekat mana adik Nurul Huda ni. Dari rumah adik Nurul Huda, kalau dia nak pergi ke kedai, dia akan lalu satu stesen jana kuasa TNB. Dan stesen jana kuasa TNB tu akan sentiasa ada pengawal keselamatan yang jaga. Sebab kawasan tu bukan kawasan yang boleh keluar masuk suka-suka hati. Stesen tu lebih kurang 100 meter je daripada rumah adik Nurul Huda. Means kalau buka pintu rumah adik Nurul Huda ni, boleh nampak stesen jana kuasa tu. Sebab dekat sangat, 100 meter je kot. Sebab dekat situ ada pengawal keselamatan yang jaga, polis pun pergi dekat situ sebab nak tanya dekat Pak Gad ataupun pengawal keselamatan tu kalau ternampak adik Nurul Huda ni lalu dekat depan stesen jana kuasa tu. Pak Gad yang jaga pada masa tu nama dia adalah Abbas. Masa polis tanya dekat Abbas, nampak ke tak Nurul Huda lalu dekat depan ni? Abbas cakap dia tak nampak. Tapi masalah dia dekat sini, Abbas menunjukkan tingkah laku yang sangat-sangat mencurigakan, seolah-olah dia sedang menyembunyikan sesuatu. Abang Nurul Huda dengan 2 anggota polis yang follow diorang untuk cari adik Nurul Huda tadi panjat pagar TNB tu sebab nak masuk cek dekat dalam. Diorang panjat sebab Abbas ni berkeras tak nak bagi diorang masuk walaupun diorang minta izin nak pergi cek dekat dalam tu. Bila Abbas nampak yang diorang ni panjat pagar TNB tu, Abbas serang diorang guna parang. Tapi perbuatan tu sempat dihalang oleh anggota polis tu. Abang Nurul Huda dia masuk dekat dalam and dia cari adik dia dekat kawasan stesen TNB tu. Bila abang dia masuk je dekat dalam toilet dekat situ, tiba-tiba dia nampak yang Nurul Huda tengah tersandar dekat dinding toilet dalam keadaan mencangkung tanpa ada seurat benang pun dekat dia. Mulut adik Nurul Huda ni disumbat dengan kain dan tangan dia pegang dagu dengan leher dalam keadaan separuh sedar. Dekat leher dia ada bekas-bekas merah dan dekat dada dia ada kesan cala akibat dicakar.
terbakar. Basikal adik Nurul Huda yang dia nak bawa pergi kedai tu pun ada dekat dalam toilet tu juga. Abang dia masa jumpa adik dia dalam keadaan macam tu, abang dia tak cakap banyak dah. Terus dukung adik dia, lepas tu dia terus lari naik van kawan dia and then terus pergi dekat klinik kesihatan Gelang Patah. Masa ni orang kampung nampak semua benda tu. Orang kampung serbu masuk ke dalam stesen TNB, lepas tu nak belasah Abbas ni. Tapi polis yang jaga dekat situ dia cakap relax, jangan buat apa-apa, tunggu polis sampai dulu. Bila sampai je dekat klinik, adik Nurul Huda diberikan rawatan kecemasan. Tapi yang malangnya dekat sini, pihak klinik mengesahkan adik Nurul Huda sudah pun meninggal. Ada dua kes dekat sini yang polis siasat. Yang pertama adalah kes rogol budak bawah umur dan yang kedua adalah kes bunuh. Pada asalnya ada 3 orang suspek dalam kes ni. Yang pertama adalah Abbas, pengawal keselamatan stesen TNB tu. Yang kedua adalah rakan sekerja Abbas, nama dia Suhaimi ataupun lebih dikenali sebagai Ngengel. Ketiga, kawan kepada Ngengel, nama dia Jojo. Abbas memang dari awal lagi dia dekat situ dan dah ditahan oleh pihak polis sebab dia ada dekat tempat kejadian. Ngengel pula ditahan dekat rumah dia. Ngengel try untuk lari tapi dia berjaya ditangkap oleh pihak polis. Jojo, nanti aku akan cerita pasal Jojo ni. Kita tinggalkan suspek yang ketiga di dekat sini dulu. Berdasarkan laporan bedah siasat, mangsa memang dirogol dan diliwat. Tak perlulah aku cerita apa yang pihak forensik jumpa masa bedah siasat. Korang faham-faham sendiri ya. Tapi yang menarik perhatian umum pada masa tu adalah kenyataan daripada Dr. Syahidan sebagai saksi pendakwa raya. Dia cakap walaupun sah mangsa diperlakukan macam tu, tapi tak dapat dipastikan berapa ramai yang melakukan perbuatan bodoh tu pada mangsa. Lepas tu dia juga cakap, dia bagi tahu dekat mahkamah, tiada kesan air mani pun dijumpai dekat alat sulit mangsa. Cuma cecair putih kosong, blank, tak ada DNA apa-apa, tak ada sperm apa-apa. Antara salah satu sebab yang dapat mengaitkan Abbas dengan kes ni adalah pihak forensik menjumpai DNA mangsa dekat selimut Abbas. Selain daripada yang Abbas ni buat perangai pelik-pelik masa polis duk tanya-tanya je. Mangsa dipercayai mati akibat dicekik dan Dr. Syahidan menambah berkemungkinan mangsa sudah pun meninggal dunia ketika dirogol dan juga diliwat. Maksud dia masa abang dia jumpa adik dia tu, adik dia dah tak ada dan diorang ni rogol mangsa tu dalam keadaan mangsa tu dah mati. Korang boleh bayangkan tak? Gila lah diorang ni. Salah seorang daripada polis yang terlibat dalam kes ni pula bagi tahu pada mahkamah, semua gambar yang ditangkap oleh beliau dekat tempat kejadian tak boleh nak dipublishkan pada pihak mahkamah. Sebab apa? Sebab semua gambar tu rosak. Polis cakap memang dia ada tangkap gambar dekat tempat kejadian, tapi kamera yang digunakan untuk tangkap gambar dekat tempat kejadian tu ada masalah teknikal dan disebabkan tu gambar-gambar tu tak boleh diberikan kepada mahkamah. Bukti dalam kes ni memang sangat-sangat kurang. Memang susah nak sabitkan kesalahan semua ni kepada ketiga-tiga suspek. Lebih-lebih lagi Jojo. Siapa dia, dekat mana dia tinggal, tak ada siapa pun yang tahu. Pada 24 Januari 2004, Abbas dibicarakan atas pertuduhan rogol dan liwat budak bawah umur dan dia mengaku bersalah. Hukuman 20 tahun penjara dan juga 24 sebatan dikenakan terhadap Abbas. Lepas settle kes perbicaraan tu, Abbas dibawa ke mahkamah yang lain untuk dibicarakan atas tuduhan membunuh. Dan yang mengejutkan, Abbas tak mengaku yang dia dah bunuh Nurul Huda. Dia cakap yang bunuh Nurul Huda adalah Ngengel dan juga Jojo. Mahkamah tolak pengakuan Abbas yang cakap dia tak bunuh mangsa. Mahkamah mengekalkan kesalahan tu pada Abbas dan kalau ikutkan hukumannya adalah hukuman gantung sampai mati. Tetapi pada 15 Oktober 2008, pihak Mahkamah Persekutuan mengetepikan Abbas daripada kesalahan membunuh sebab peguam Abbas berjaya menimbulkan keraguan dalam terlibatnya Abbas dalam kes bunuh ni. Peguam Abbas juga cakap pihak mahkamah tak boleh nak blame Abbas orangnya sebab memang berdasarkan bukti ada kehadiran orang ketiga dekat dalam kes ni. Akhirnya Abbas terlepas daripada hukuman gantung plus
dia juga terlepas daripada hukuman sebat. Sebab pada masa ditahan, dia duduk dekat dalam penjara tu, umur dia dah 50 tahun. So 50 tahun terlepas daripada hukuman sebat. Apa pula yang jadi pada Ngen Gel? Ngen Gel ni dilepaskan tanpa syarat oleh mahkamah disebabkan tiada bukti langsung yang boleh mengaitkan dia dengan kes rogol ataupun bunuh mangsa ni. Satu lagi suspek, Jojo. Sebenarnya pada 24 Ogos 2004, pihak polis mengeluarkan kenyataan yang Jojo ni tak terlibat langsung dalam kes ni, yang menyebabkan Jojo ni bukan sahaja tak disalahkan dalam kes-kes ni, tapi dia juga terkeluar secara automatik daripada senarai suspek. Kalau korang baca kes ni secara detail, sebenarnya ada banyak sangat lompong dalam siasatan. Benda ni lah yang menyukarkan pihak mahkamah untuk kekalkan hukuman gantung pada Abbas dan meneruskan siasatan pada Ngen Gel. Benda ni bukan aku yang cakap tau. Benda ni diakui sendiri oleh hakim dekat Mahkamah Rayuan pada masa tu. Kalau tak silap, Tan Sri Zaki Azmi. Benda ni menyebabkan Abbas sahaja yang dibicara dan dia seorang sahaja yang terima hukuman. Itu pun dia terlepas daripada hukuman gantung dengan hukuman sebat. Cuma penjara 20 tahun je. Sehari sebelum adik Nurul Huda ni meninggal, dia cakap dekat ibu dia, ibu belikan manja, dia bahasakan diri dia manja, belikan manja baju pengawas warna putih. Sedangkan baju pengawas dekat sekolah dia ni color merah. Lepas tu adik Nurul Huda cakap juga dekat mak dia, kalau adik hilang, mak bacalah zikir nama Allah, Ya Mu'id, Maha Mengembalikan, Ya Mubdi, Maha Memulakan. Selepas daripada kejadian tu, keluarga ni dah tak macam dulu dah. Kehilangan Nurul Huda ataupun family dia ni panggil dia manja amat dirasai oleh semua orang. Okay guys, aku nak tengok pendapat korang. Korang boleh komen kat bawah. Dan aku juga nak tahu sebenarnya apa yang korang fikir. Sebenarnya, tanpa kita sedar, pembunuh yang membunuh adik Nurul Huda ni berkemungkinan masih lagi bebas dekat luar sana. Betul tak? Tapi yang pasti, mereka ni tak akan terlepas daripada hukuman Allah suatu hari nanti. So that's all guys. Until next time, aku gerak dulu. Assalamualaikum, bye bye dan Al-Fatihah untuk adik Nurul Huda.